Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu teruskan kita punya topik baru, perayaan di Malaysia. Kita banyak perayaan yang kita rayakan di Malaysia, macam yang utamalah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, apa lagi ya? Christmas, banyak lagi lah. Okey, kita hidup berbilang kaum, jadi pelbagai perayaan diraihkan setiap tahun. Antara tujuan perayaan memenuhi tuntutan agama atau mengingati peristiwa penting, mengekalkan budaya yang diwarisi. Kita harus berasa bangga dengan keunikan negara kita kerana amat dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Okey, dekat Malaysia ada perayaan utamalah. Kenapa dia dikira perayaan utama? Sebab dah dimaklumkanlah oleh kerajaan persekutuan. Perayaan ini akan disambut di seluruh negara lah, jadi cuti umum. Lepas tu ada Rumah Terbuka Malaysia. Maksudnya Rumah Terbuka Malaysia ni rumah terbuka secara besar-besaran, satu Malaysia akan datang. Bukanlah satu Malaysia, maksudnya pelbagai bangsa akan datang. Contohnya macam Hari Raya Aidilfitri, bukan hanya Islam saja yang datang, tapi orang Cina, orang India turut hadirlah untuk memeriahkan perayaan tersebut. Tujuan dia adalah untuk memupuk perpaduan dan mewujudkan suasana yang harmoni. Okey, perayaan utama di Malaysia yang pertama ialah yang paling besar lah. Kita pun majoriti, Muslim pun adalah masyarakat majoriti. Ialah Hari Raya Aidilfitri. Pagi-pagi, lepas mandi, sunat Aidilfitri, kita pergi semayang raya, makan sikit lah, jamu selera sikit. Pergi semayang Hari Raya, balik tu mesti start, dah mula bermaaf-maafan. Salam mak, salam ayah, salam orang yang lebih tua lah, kita akan saling bermaaf-maafan. Kemudian dah jamu selera, kita akan pergi menziarahi rumah ke rumah, pergi rumah jiran, pergi rumah saudara mara, rumah nenek. Okey, pakai pakaian cantik ini ialah wajib. Kan nak OOTD kan, jadi mesti pakai pakaian cantik. Kalau tak ada pakai baru pun mesti pakaian tu mesti cantik, kalau tak pakai baju baru pun. Ahli keluarga juga akan berkumpul beramai-ramai. Okey, selalunya ahli keluarga akan balik malam lah. Masa tu memang meriah kan, seronoknya. Okey, yang terakhir ialah sediakan makanan untuk tetamu. Sebab kan tadi ada ziarah-menziarahi, jadi tuan rumah ni memang akan sediakanlah makanan untuk tetamu. Selalunya ada kuih raya kat depan kan, dah siap sedia. Lepas tu hidangkan air. Perayaan kedua ialah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina akan makan besar lah. Malam tu diorang akan makan besar. Kalau tengok dekat restoran-restoran Cina, mereka akan berkumpul ramai-ramai lah. Satu meja ramai orang, makan besar lah ramai-ramai. Dan diorang juga ada budaya kunjung mengunjungi. Macam kita Muslim ada juga bagi duit raya kan. Cina ada beri angpau, tapi uniknya mereka, orang yang dah kahwin kena bagi kepada orang yang belum kahwin. Walaupun orang yang dah kahwin tu ialah orang muda, contohnya macam umur belasan tahun, 18 dah start kahwin kan, 19 dah start kahwin, dah mula kahwin, dia dah tak boleh terima angpau. Sebaliknya dia kena bagi anak-anak buah dia ke jiran-jiran yang kecil-kecil tu angpau. Okey, dan diorang percaya tak boleh sapu rumah pada hari pertama Tahun Baru Cina, sebab bagi mereka hari pertama tu pagi-pagi tu dah ada ong. Jadi bila kita sapu, bila mereka sapu, mereka rasa macam dah buang ong tu lah, dah buang rezeki-rezeki yang datang. Dan berikan ucapan yang baik. Perayaan seterusnya ialah Deepavali. Okay, pagi-pagi diorang punya kebiasaan perlu mandi minyak. Dan kena sembahyang khas di rumah dan di kuil. Lepas tu pergi mendapatkan restu daripada ibu bapa dan orang yang lebih tua. Dan diorang juga ada nyalakan pelita di halaman rumah, sebab bagi mereka cara ini dapat atasilah kejahatan, tanda-tanda kejahatan. Dan kalau kita perasan lah, bila Deepavali pergi dekat pasar raya, shopping mall, kita akan nampak ada kolam. Tahu kan kolam? Bukan kolam air tu lah, kolam yang warna-warni tu, yang ada lukisan, yang ada gambar tu. Selalu diorang akan tabur beras, selalunya beras yang berwarna-warni, jadikan satu corak lah, corak yang cantik. Okey, seterusnya ialah Hari Christmas. Hari Christmas, kepercayaan mereka adalah dengan hias-hias pokok Christmas. Memang cantik lah, memang salah satu cara untuk mereka memeriahkan lah. Okey, dia punya tanggal ialah pada 25 Disember.
Dan itu sebagai satu tanda Jesus Christ lah, dia punya Tuhan lahir ke dunia. Dan diorang ada juga sembahyang di gereja. Pas dah sembahyang, nanti Kang balik tu, kalau tengok dekat pokok Christmas ada banyak hadiah. Sebab diorang memang mengamalkan tukar-tukar hadiah dengan ahli keluarga. Kemudian mereka juga kumpul bersama-sama dengan keluarga untuk makan malam. Seterusnya ialah Hari Gawai. Hari Gawai ialah hari yang perayaan utama juga, walaupun ia diraikan oleh etnik di Sarawak, di Sabah Sarawak, tapi masih juga perayaan utama. Kalau awak tengok dekat dalam kalender, dia juga cuti umum kan, cuti umum public holiday. Jadi Hari Gawai ni adalah salah satu cara untuk ucapkan terima kasih lah. Diorang ada kat upacara renyai sebagai satu tanda ucapan terima kasih, untuk tanda kesyukuran lah. Dan mereka nak minta supaya tak ada perkara malang yang terjadi selepas ini. Lepas tu mereka juga ada hidangkan makanan tradisional dan juga air tuak. Adakan persembahan ataupun pertandingan kumang dan keling. Kumang dan keling ni ialah pertandingan ratu cantik lah, yang perempuan ratu cantik, yang lelaki tak sepatutnya lelaki gagah. Dan yang terakhir sama juga, mereka meraihkan tetamu juga. Yang seterusnya ialah Tadau Keamatan. Tadau Keamatan adakan upacara memuja semangat padi sebagai tanda kesyukuran. Mereka juga ada jamu makanan tradisional dan juga air tapai kepada tetamu mereka. Dan mereka adakan tarian Sumazau. Itulah yang dalam gambar tu ialah tarian Sumazau. Seterusnya, okey. Jadi ada 6 perayaan utama di Malaysia. Perayaan yang disambut meriah lah. Disambut secara besar-besaran kat Malaysia. Dan perayaan seterusnya ialah perayaan yang berdasarkan kepercayaan dan keagamaan. Sebagai contoh, macam kita sebagai orang Islam, kita rayakan Hari Raya Aidiladha. Kita rayakan Hari Raya Aidiladha. Dia punya perayaan lebih kurang je lah. Ada berbeza sikit lah dari sudut semayang dia, berapa kali takbir. Tapi kebanyakannya lebih kurang je lah. Ada jamu selera. Oh, ada uniknya ialah ada ibadah korban. Itu bezanya hari raya, perbezaan utama Hari Raya Aidiladha dengan Hari Raya Aidilfitri, ada ibadah korban. Okey, yang seterusnya ialah Hari Easter. Hari Easter ni kalau kita jarang dengar lah Hari Easter ni, sebab selalunya ini yang betul-betul pengamal agama Kristian akan raikan. Tapi kalau awak tengok kat kalender, ada tulis Hari Jumaat dan tulis kat situ Good Friday. So itulah Hari Easter mereka. Yang seterusnya ialah Taipusam. Itu agama Hindu. Selalu memang kalau kita tengok akan ada broadcast kat TV lah. Diorang menyambut Hari Taipusam, di mana diorang akan pergi Batu Cave lah. Pergi Batu Cave, daki Batu Cave sampai atas tu lah. Bawa susu dekat kepala junjung dan ada cocok-cocok diri tu kan, yang diorang panggil macam mana? Menyakiti lah. Sebab bagi diorang sakit tu ialah cara diorang untuk hapuskan dosa lah, cara untuk cleanse diri diorang, nak bersihkan diri diorang, nak sucikan balik diri diorang. Jadi dengan cara menyakiti diri mereka sendiri. Seterusnya ialah Hari Wesak. Hari Wesak diraikan oleh mereka yang menganut agama Buddha sebagai tanda kesetaraan mereka kepada pengasas agama, iaitu Siddhartha Gautama Buddha. Dan diorang adakan sembahyang jugalah, pergi dekat wat, Angkor Wat diorang untuk dekat wat lah, untuk diorang sembahyang dekat sana. Yang seterusnya ialah Baisakhi. Baisakhi diraikan oleh agama Sing. Agama Sing, orang Sing lah. Kita jarang nampak Hari Baisakhi ni sebab agama Sing ni sikit je dekat negara kita. Maksudnya minoriti lah. Kita jarang nampak. Kita selalu nampak India kan, tapi mereka ni agama Sing. Agama Sing ni diorang meraihkan Hari Baisakhi. Jadi itu ialah 5 perayaan secara kepercayaan dengan keagamaan. Yang seterusnya melalui kebudayaan. Yang pertama ialah Cap Gomeh. Cap Gomeh ni meriahnya sebab apa? Paling banyak bakar mercun. Setiap kali Cap Gomeh malam, mesti dengar bising, betul-betul lah bising dengan bakar-bakar mercun tu lah. Diorang pun ada bagi-bagi limau juga. Okay, yang seterusnya ialah Pongal. Pongal ni diraikan oleh mereka yang beragama India. Mereka yang beragama Hindu, orang India lah. Orang India akan meraihkan Pongal.
Jadi mereka akan masak lah. Tu nampak tak masakan diorang? Macam bubur lah. Diorang akan letak santan sikit. Dalam tu saya tengok video dia. Yang seterusnya ialah loy kratung. Loy kratung ni ialah orang Siam. Diorang akan bakar tu, nampak tak, macam pelita lah, dan akan hanyutkan dekat air ke, ataupun diorang susun dekat macam depan diorang punya patung. Dan diorang juga ada bakar yang macam tanglung tu yang akan terapung dekat udara. Seterusnya ialah San Pedro. San Pedro ni diraikan oleh masyarakat Portugis. Masyarakat Portugis kan ada tinggalan mereka dekat Melaka. Jadi mereka masih meraikan San Pedro lah. San Pedro ni selalu saya nampak lah, yang saya nampak gambar tu, dia hias bot-bot nelayan. Sebab bagi mereka San Pedro ni adalah untuk mereka mengenang jasa-jasa nelayan lah. Jadinya sebab diorang nak mohon dimurahkan rezeki. Nelayan kan nak masuk laut kan. Laut kan tempat yang sangat, macam mana cakap, sangat bahaya. Jadi diorang nak mohon dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada bala-bala. Itu kepercayaan mereka lah dan budaya mereka. Yang seterusnya ialah Jispai. Jispai ni diraikan oleh masyarakat orang asli dekat pedalaman lah. So sebelah dalam, sebagai tanda mereka ni menyambut tahun baru. Diorang nak doa lah, nak minta keberkatan lah, nak minta keberkatan, ataupun lebih cara nak minta rezeki, minta segala-gala yang baik lah, untuk jauhkan daripada perkara malang. Okay, jadi itu ialah 5 perayaan kebudayaan di Malaysia. Okey, jadi itu sahaja daripada saya tentang perayaan-perayaan di Malaysia. Terima kasih. Bye.